wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 telah memilih tajuk Kecelaruan Identiti Remaja di bawah topik Idealisme. Apa itu kecelaruan? Kecelaruan adalah kehilangan pedoman iaitu visi dan juga misi dalam diri remaja itu sendiri. Kebiasaannya ia berkait rapat dengan tingkah laku remaja kerana remaja mudah terpengaruh dengan gejala negatif yang datang dari semasa ke semasa. Ia bukan sahaja berkait dengan tingkah laku remaja, malah berkait rapat juga dengan idealisme iaitu aliran kegiatan yang melibatkan potensi masa hadapan. Seperti mana yang kita tahu, remaja merupakan satu tonggak utama kepada negara. Jadi, jika seorang remaja tidak mempunyai identiti mereka sendiri, mereka mungkin akan memberi beban kepada masyarakat pada masa akan datang. Namun, jika remaja mempunyai identiti mereka sendiri, mereka boleh mewarisi negara dalam pemerintahan pada suatu hari nanti. Perubahan identiti disebabkan oleh pengaruh persekitaran, di mana gaya pembelajaran yang tidak teratur akan menunjukkan pencapaian akademik yang kurang cemerlang. Manakala, gaya pembelajaran yang teratur menunjukkan prestasi akademik yang cemerlang. Setiap pelajar memiliki pembezaan serta mengamalkan gaya pembelajaran yang berbeza. Namun, ada yang menggunakan gaya pembelajaran yang tidak sesuai dengan dirinya dan memberi impak yang negatif kepadanya. Contoh, seseorang pelajar yang cenderung ke arah pembelajaran gaya visual iaitu menggunakan video sebagai platformnya, tetapi dia menggunakan cara membaca. Ini menyebabkan prestasinya merosot dan menyebabkan prestasi akademiknya juga merosot. Antara faktor berlakunya kecelaruan identiti dalam kalangan remaja adalah masa silam mereka. Terdapat beberapa kajian yang dijalankan dan hasil daripada kajian tersebut, masa silam merupakan punca remaja mengalami kecelaruan identiti, di mana pada kebiasaannya perkara ini terjadi apabila remaja itu terlibat dengan aktiviti oral seks sejak kecil lagi. Selain daripada itu, orientasi peranan seksualiti berlainan semasa kecil seperti bermain anak patung, masak-memasak dan berkawan dengan kanak-kanak perempuan berkemungkinan akan menyebabkan berlakunya kecelaruan identiti. Menurut Nurbaya, fenomena sering bermain dengan kanak-kanak perempuan semasa kecil adalah perbuatan yang menyumbang kepada kegagalan membina personaliti yang lantas membawa kepada tingkah laku transseksual. Dapat disimpulkan bahawa masa silam remaja merupakan salah satu faktor berlakunya kecelaruan identiti. Terdapat banyak kesan akibat daripada kecelaruan identiti. Antaranya, kesan kepada individu. Kesan kecelaruan identiti kepada individu itu sendiri ialah mengakibatkan maruah mereka tercalar. Hal ini kerana mereka terlalu turuti nafsu yang songsang demi kepuasan diri, sehingga soal maruah diri ditolak tepi. Mereka lebih mementingkan soal keseronokan. Sebagai contoh ialah golongan LGBT. Golongan LGBT, walaupun mereka tidak berkahwin, namun mereka tetap tinggal serumah atau mungkin saja menyewa bilik dan tinggal sebilik. Sebenarnya, kecelaruan yang mereka alami ini boleh menyebabkan masa hadapan mereka menjadi gelap dan hancur. Kesan yang kedua adalah kesan dalam kalangan masyarakat. Untuk pengetahuan anda semua, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut. Hal ini kerana mereka akan membawa masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan yang terlibat dalam kecelaruan identiti ini akan diusir oleh masyarakat kerana diwakili akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Dapat kita lihat di sini bahawa kesan kecelaruan identiti ini terhadap masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adat tata susila dan pegangan agama.
Terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikan masalah kecelaruan identiti dalam kalangan remaja. Antaranya ialah meletakkan mereka ini dalam lingkungan persekitaran yang soleh, kerana faktor persekitaran berupaya membentuk akhlak dan tindakan individu. Jika dilihat pada situasi ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Badan Bukan Kerajaan mempunyai institusi perlindungan remaja tidak terkawal seperti asrama akhlak dan sebagainya. Namun, pemerkasaan perlu dilakukan pada modul yang disediakan oleh institusi terbabit dengan membezakan modul mengikut masalah yang dihadapi oleh penghuninya sebagaimana yang dilakukan oleh negara maju. Pihak sekolah juga perlu mempunyai pendidikan khas untuk pelajar kelainan upaya dan kelas pemulihan untuk pelajar yang belum menguasai 3M, maka perhatian kepada kelompok pelajar ini sangat perlu dengan memberikan penekanan kepada akhlak, moral dan pembangunan insan. Langkah seterusnya dalam menangani masalah kecelaruan identiti adalah melalui kaedah kaunseling, iaitu satu kaedah psikoterapi yang komprehensif di mana individu tersebut akan dibantu untuk mengenal pasti masalah, menguruskan emosi serta tekanan. Melalui kaunseling juga, pesakit akan diberikan bimbingan dan sokongan moral yang sepatutnya untuk memulihkan jiwa dan pemikiran mereka. Bagaimanapun, ada kalanya ubatan turut diberikan bergantung kepada gejala yang dialami oleh individu tersebut. Antara ubatan yang kebiasaannya diberikan adalah jenis anti-kemurungan, anti-keresahan, penstabil emosi serta antipsikotik. Sebagai kesimpulannya, kecelaruan akan terus berlaku sekiranya persekitaran negatif dalam membentuk pertumbuhan kanak-kanak dari segi akliyah, emosi, rohani dan jasmani yang subur. Oleh itu, para remaja haruslah diberi bimbingan sejak awal umur lagi. Hal ini kerana para remaja merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.